Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan juga relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara hari ini. Dan topik yang menjadi pilihan kita ialah penguatkuasaan kes penipuan. Indah khabar dari rupa. Ini satu persoalan yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan kenapa kita memilih topik ini? Kerana kita melihat bahawa akhir-akhir ini banyak berita tentang kes penipuan yang melibatkan ratusan mangsa tampil menuntut siasatan daripada pihak polis ataupun wang-wang pelaburan yang lesap itu mereka ingin dapatkan semula. Tetapi ini bukanlah satu perkara yang mudah sebenarnya, dan dia memerlukan satu kerjasama yang erat daripada semua pihak yang terlibat. Dan inilah perkara yang akan kita kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya. Yang paling dekat dengan saya ini, di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Profesor Madya Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, yang merupakan pakar perlembagaan dan juga pengasas jurisprudence watan di ISTEC IIUM ataupun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah sihat, Datuk. Sihat ya? Lama kita tak bersama. Itu tu. Alhamdulillah. Baik, kita ada seorang lagi tetamu yang pertama kali barangkali muncul bersama kami di program Ruang Bicara ini. Jadi selamat datang kami ucapkan, dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Shah Abdul Malik Ali yang merupakan pengerusi MAPA. Jadi Shah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat, ha? Sehat, Alhamdulillah. Okey, ini satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan saya juga ingin memulakan sembang-sembang inilah dengan Datuk terlebih dahulu. Barangkali Datuk, bila kita bercakap tentang penipuan pelaburan, memanglah tidak dapat kita nafikan bahawa banyak mangsa sebenarnya ataupun banyak rakyat Malaysia yang sudah pun menjadi mangsa janji-janji manis, labu hari ini besok dah boleh jadi kaya raya dan sebagainya. Dan inilah yang mengakibatkan berlakunya ataupun scammers mengambil kesempatan daripada, tak tahulah nak kata apa, kegairahan yang mereka yang mungkin ingin cepat kaya dan sebagainya. Tapi mungkin saya nak dapatkan pandangan Datuk sendirilah. Apakah kita sebenarnya ada cara ataupun undang-undang yang mencukupi sebenarnya untuk mengawal situasi ini, ataupun masih lagi ada kelompongan dari segi aspek undang-undang itu sendiri untuk mengawal situasi ini, Tok? Ya, untuk mana-mana, Datuk, sebenarnya kita mempunyai banyak undang-undang yang mengawal pelaburan. Cuma isunya adalah perkara itu satu pelaburan atau bukan satu pelaburan, satu penipuan saja. Kalau kita bercakap dalam konteks pelaburan, undang-undang yang mengawalnya banyak. Bukan sahaja selepas berlaku pelaburan dan pelaburan tidak menjadi, tapi sebelum nak melabur tu kita sudah ada pelaburan. Sebagai contohnya, kalau kita nak melabur dalam syarikat, jadi kita kena lihat adakah syarikat itu punya lesen, adakah syarikat itu berdaftar, apa jenis syarikat, adakah syarikat awam atau syarikat private. Kalau syarikat private, dia perlu ada prospektus, kan, sebagai contohnya syarikat tersenarai di BSKL. Jadi sebenarnya undang-undang yang mengawal pelaburan itu banyak. Tapi kalau kita bercakap dalam konteks scam, ditipu, itu bukannya pelaburan, itunya satu penipuan. Satu penipuan. Jadi kalau kita lihat dari sudut penipuan pun, kita ada sudut untuk menguatkuasakan undang-undang sedia ada, sama ada di tuntutan civil ataupun jenayah. Walaupun dari konteks undang-undang yang sedia ada terbagi pada dua. Kalau dari sudut jenayah, kita ada penal code, kita ada undang-undang lain, ISPRM, kita ada undang-undang Akta Multimedia dan Komunikasi. Kita ada Akta Perkhidmatan Keuangan, undang-undang berkaitan dengan pelaburan, Security Commission. Itu yang boleh regulate dari sudut kesalahan. Dari sudut kontrak, kita ada undang-undang kontrak, kita ada undang sales of good,
kita ada banyak lagi undang-undang yang menyediakan relief, yang menyediakan papasan, tuntutan relief seperti injection dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita mempunyai undang-undang, dan undang-undang itu dia berkembang, develop mengikut cabaran semasa. Dan kita lihat daripada ke masa ada pindaan, ada pengenalan undang-undang baru. Yang menjadi cabarannya adalah keterangan. Itu satu sudut. Dan yang kedua, dari sudut nature pelaburan itu. Sebab setiap pelaburan, kalau kita cakap tentang konteks pelaburan yang betul lah, dia ada perjanjian. Jadi pihak yang melabur dan yang menerima pelaburan, yang menguruskan suatu pelaburan itu tertakluk kepada perjanjian. Jadi macam mana butiran perjanjian? Adakah perjanjian itu berbentuk adil, saksama atau berat sebelah? Jadi dua pihak ni akan ditadbir urus melalui perjanjian tersebut. Satu persoalan sebelum saya dapatkan pandangan Syah, kerana saya tahu Syah banyak juga mendalilkan kes-kes yang mereka yang menjadi mangsa penipuan ini. Tapi saya nak dapat pandangan Datuk secara ikhlas jugalah. Kadang-kadang mereka membuat mereka yang mungkin menjadi mangsa pelaburan seperti apa yang kita sebut ini menjadi mangsa, dan mereka kehilangan wang mungkin beratusan ribu, ada yang sampai berjuta ringgit dan sebagainya. Tetapi untuk menuntut kembali itu dikatakan memakan proses yang cukup sukar, yang cukup lama. Kenapa ini berlaku sebenarnya? Ya, dia kerana proses tadilah dia balik. Sama ada pelaburan itu satu pelaburan atau penipuan. Kalau penipuan memang mereka dah menyusun strategi. Bila masuk je duit ni hilang. Untuk hilang, gaib. Sebab dia bukan untuk berniaga cara yang betul. Jadi tujuan dia adalah untuk menipu. Jadi itu dari sudut kata nature satu penipuan. Kalau dari segi pelaburan itu, maka adalah perjanjiannya, adalah janjinya. Jadi bila suatu pelaburan yang betul, jika sekiranya berlaku katakan penipuan, fraud, jadi ada tindakan mahkamah. Sama ada kita pergi melalui civil ataupun melalui jenayah. Ada kata pembuktian. Tapi kalau yang menipu ni memang dia akan berhati-hati, kalau bolehnya tidak ada jejak, supaya dia boleh raib. Sebab itulah dalam Islam, dalam urus niaga ni peraturannya kena dalam majlis. Dalam majlis maksudnya majlis akad tu. Kadang-kadang kita tak fikir dia susah lah nak ada dalam satu majlis akad. Tapi bila sekarang kita nampak, maknanya kebijaksanaan dari segi wisdomnya apa yang ditetapkan oleh undang-undang Islam ada dalam majlis akad, supaya kita kenal, kita tengok kan. Kalau tidak, mereka fikir ini teknologi moden, tak perlu. Dan kita lihat dalam penipuan ni tak kenal pun. Kadang yang buat panggilan ke pelaburan kita pun tak kenal, betul. Kan, dan betul ke pelaburan tersebut. Jadi benda ni lah yang mendedahkan kepada penipuan. Kadang-kadang disebabkan rasa nak untung banyak. Macam Tuan Datuk cakap tadi, gairah untung besar. Saya kalau tengok orang janji yang besar-besar ni, saya memang saya tak percaya punya kan. Kalau kita nak satu perkara yang realiti, dia mesti berjejak dekat realiti juga. Kalau lebih-lebih tak boleh sabar ni, biasanya kecundang akhirnya. Okey, saya nak dapatkan komen daripada saudara Syah Abdul Malik Ali jugalah. Syah, saya difahamkan bahawa MAPES sebenarnya banyak mengendalikan kes-kes mereka yang menjadi mangsa penipuan pelaburan ini sebenarnya. How serious is actually mereka yang terlibat sebenarnya? Mereka yang menjadi mangsa khususnya. Mereka yang jadi mangsa memang macam saya cakap, penipuan tu banyak. Duit yang dia melabur tu terlalu banyak. Bukan 5-6 juta, lebih 10, 20, ada yang 60 juta. Wow. Macam daripada seorang warga daripada United Kingdom, dia kerugian sebanyak 60 juta ditipu. Dia kena scam daripada UK. Dan saya rasa bulan lepas kita ada buat press conference juga lah berkaitan saya bersama dengan rakyat Britain berkenaan. Tapi di Malaysia sendirilah yang meminta bantuan daripada MAPES sendiri. Ramai tak warga-warga tempatan yang juga menjadi mangsa sebenarnya? Ada, tapi setengah dia orang tu takut nak tampil ke hadapan. Dia takut. Jadi MAPES ni kita adalah daripada ni kita akan bantu dia orang untuk
buat laporan polis, dan kita akan bantu mereka lah buat laporan polis, dan seterusnya lah. Kadang-kadang kita nak cakap juga, Datuk, ya, sepintas lalu tadi Datuk pun menyebut, tetapi modus operandi kumpulan-kumpulan ini yang mengambil kesempatan ini, apa yang boleh ataupun modus operandi bagaimana yang mereka gunakan untuk memikat hati bakal-bakal pelabur ini sebenarnya? Biasanya kadar keuntungan. Kadar keuntungan yang begitu menarik, yang cepat, dan strategi mereka mudah. Mereka collect duit pada mungkin first 6 month, nampak ada income lah. Jadi orang pun berkongsi maklumat, oh ini pelaburan yang bagus, ini bagus. Bukan tak pernah ada kes yang sama, dah banyak kes sama, tapi kadang-kadang manusia tak serik. Sebab bila dia tengok 2-3 bulan dapat, lepas tu dapat, jadi kepercayaan tu makin bertambah, kegairahan tu pun makin bertambah. Dan ada juga kadang-kadang kaedah dia buat tu macam point. Dia kata, sekarang ni you punya duit dah ada point kata 10 juta. Kalau you tak redeem, bulan depan you punya point akan naik 10% sebagai contoh. Jadi bila esok you redeem, you akan dapat monetary banyak ni. Jadi menyebabkan kegairahan macam judi jugalah. Kegairahan. Jadi bila dah gairah tu kadang dia akan menyebabkan kurangnya daya berfikiran. Jadi ini dah saya tengok, kalau saya lihat ni kes yang berlaku, penipuan pelaburan ni lebih dalam keadaan macam ni. Kadang-kadang orang tu dia ada duit, dia keluar EPF ke, dia bawa ada duit, jadi fikir macam mana aku nak habiskan sisa lah sebab ada pencen ni. Jadi ini return bagus ni, kalau aku letak banyak ni, kalau dah sebulan dapat 10,000 dah cukup dah nak settlekan hutang, nak gunakan expenses, monthly expenses. Jadi kadang-kadang kenaifan kan, dengan cabaran semasa kebutuhan, jadi difikir aku masuk ni, ada juga jadi untung sabut timbul, untung batu tenggelam, tapi yang banyak tenggelam lah. Itu masalah dia tu. Itulah tenggelam. Barangkali Syah, daripada pengalaman anda sendirilah, ialah kita tahu ramai yang terlibat ataupun menjadi mangsa sebenarnya, dan Syah pun sebut bahawa bukan mudah sebenarnya, walaupun laporan polis dibuat mungkin dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa ini, tetapi apa kesulitan yang selalu dihadapi bila ingin membuat tuntutan ataupun pendakwaan terhadap mereka yang scammers ini sendiri? Biasanya kesulitan adalah dokumen. Kadang-kadang dia orang ni buat pelaburan, dokumen tu tak jelas, tak cukup. Tak cukup. Kadang-kadang some of the dia orang buat pelaburan ni ada yang bayar cash, dia keluarkan voucher, jadi tak ada, setengah tu tak ada agreement. Jadi itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Tapi kalaulah Syah menghadapi masalah begitu dengan mangsa-mangsa ni, apa yang boleh dilakukan selepas itu? Biasa kita lakukan, kita minta nasihat dengan peguam dulu, dan tindakan seterusnya kita buat. Tapi pihak bank yang boleh tak memainkan peranan mereka? Kita ada bank, kita polisi, kita ada polisi amla dan sebagainya. Apakah itu belum mencukupi sebenarnya tu? Sebenarnya kerajaan pun ada menubuhkan dipanggil Malaysian scam maknanya masalah pusat scam lah, center. Jika sebenarnya ada laporan, maka boleh diambil tindakan. Dan juga kalau ada aduan, polis maklumkan ada bank, dan kalau kita melalui proses mahkamah pun apa dinamakan sebagai bankers order, kan. Jadi bila bank dapat aduan, maka bank bolehlah freeze, kan. Kalau tanpa ada arahan, bank pun tak berani. Kalau dia buat, dia stop dia orang, dia pula kena balik. Kadang-kadang disebabkan ada komitmen syarikat nak bayar, tiba-tiba bank tak release, tanpa ada sebab yang musabah, bank yang kena. Jadi perlu ada laporan polis, perlu ada kata orang sama ada difaikan di peringkat guaman civil ataupun laporan jenayah untuk bank bertindak. Bank biasanya dia akan facilitate, dia tak boleh ambil tindakan. Yang ambil tindakan tu pihak berkuasa. Okey, barangkali Syah lah, kalau kita lihat sekali lagi saya nak kongsikan daripada pengalaman Syah sendirilah. Barangkali banyak kes ini berlaku sebenarnya, tetapi
tadi pun Syah sebut bahawa bukan mudah sebenarnya pihak berkuasa sendiri untuk membantu menyelesaikan kes ini. Tapi berapa lama akan masa yang selalunya diambil yang pernah Syah sendiri alami lah untuk menyelesaikan satu kes itu, ataupun sehingga sekarang tidak ada penyelesaian? Kalau kita nak ambil penyelesaian tu, saya rasa dalam 2 atau 3 tahun. Kecuali clear cut case. Clear cut case, dia orang ada dokumen yang cukup. Kita minta nasihat daripada peguam dan kita buat laporan polis, dan masa kita buat siasatan tu, pihak polis buat siasatan, kita dah bagi dokumen. Senang pihak polis untuk mengambil tindakan selanjutnya. Yang paling lama pun ada sampai 5-6 tahun. Sebab pihak polis dia based on dokumen. Tak lengkap, dia akan refer kepada pihak pejabat pegawai negara. Ada dokumen tak cukup, dan setengah mungkin dikatakan sivil, setengah mungkin jenayah. So bagi saya susah nak, kadang-kadang ada 3 tahun lebih, ada 10 tahun pun ada. Bila Syah sebut tentang dokumen itu, mungkin perlu jugalah diberitahu kepada penonton-penonton kita yang mungkin sedang menghadapi masalah ini. Apa dokumen-dokumen yang diperlukan bagi memudahkan siasatan dia? Biasanya bukti pembayaran, dari segi cek ataupun dia transfer online, agreement jika dia buat pelaburan dengan orang berkaitan tu, so dia kena ada dokumen black and white. Kalau dia orang tak ada tu pun susah juga. Dokumen perjanjian, dia melabur mengatakan berapa persen, pulangan berapa lama. So biasanya pihak polis dia nak dokumen bank statement. Yang tu yang melewatkan tu dokumen. Kadang-kadang kita dah bagi dekat pelabur dokumen, kadang-kadang kita dah dapat imbuhan kita punya macam tu, kita dapat pulangan. Dan kita shock, dokumen tu kita tolak ke tepi. Bila kita rasa ditipu, baru kita nak cari dokumen tu. Buat laporan polis, polis minta kita dokumen ni untuk, sebab komersial ni based on dokumen. Jenayah white collar ni dia lebih kepada dokumen. Mungkin dari segi perundangan lah, Dato', ya. Apa lagi yang perlu diperketatkan ataupun dilihat secara serius oleh pihak kerajaan sendiri lah? Saya rasa bukan pihak kerajaan saja, tapi kesetaraan daripada rakyat sendiri tentang duty of care dia orang. Kalau kita bergantung semata-mata dengan pihak lain tanpa kita sendiri mempunyai pengetahuan asas untuk melindungi diri kita, itulah yang jadi isu. Kan, macam kita kata prinsip undang-undang lah. KWM kan, maknanya buyer must be aware. Jadi kita pengguna, kita pembeli, kita kena berjaga-jaga kepentingan kita. Sebab kalau kita katakan, kita fikirkan orang jumpa kita, orang kata ni bagus, ada lesen, kadang-kadang yang tunjuk lesen pun lesen tipu pun ada. Sekarang ni orang menipu ni, Datuk, dia bukan macam dulu dah. Dulu sebab level orang yang menipu dah level dah tinggi, ekstrim. Dah memang dia tahu. Yang menipu ni dia pun sama ada dia pun biasa kena tipu ataupun tak tahu lah, tapi memang dia study case. Apa kelemahan case. Mungkin ada decided case kat mahkamah, dia study kenapa orang ni terlepas. Dia observe. Dia bukan kata orang dia so happen dia jadi jahat, tapi memang jenayah terancang. Sebab itulah kita lihat ada POKA kan, pencegahan jenayah kan, online gambling, lepas tu yang jenis scam telefon kita daripada mahkamah lah, kan, daripada lembaga hasil lah, kan, ada setengah tu beritahu kita dapat duit yang banyak lah, kan, nak clearkan kena bayar certain payment. Jadi benda ni lah temptation yang diadakan untuk memerakapkan orang. Jadi saya melihat awareness tu kena ada. Kita kena ambil tahu, tak boleh kita hanya mudah percaya. Dalam usaha untuk memberi kesedaran itu sendiri, apa yang perlu kita lakukan tu, terutamanya kepada rakyat jelata lah, supaya mereka betul-betul berhati-hati dalam melakukan sesuatu pelaburan itu sebelum mereka menjadi bangsa. Saya rasa peranan media sosial, pandangan media perdana, arus perdana penting. TV, kalau kita lihat dekat bank ada ditunjukkan berhati-hati kan, dekat ATM pun ada scammer, jangan
bagi PIN number kita, dia bagi orang nampak. Kalau setengah bank dia suruh kita jarakkan 1 meter kan, jangan beratur dekat bank tu terlampau dekat. Orang tak tengok kita tekan nombor dan sebagainya. Jadi saya rasa kesedaran ni lah melalui kesedaran awam sebagai pemakluman, kalau boleh perlu disiarkan selalu dekat TV, akhbar, media sosial untuk mengingatkan. Dan bukan benda tak pernah buat, memang buat, dan polis selalu buat benda ni, ingatan. Cuma nak sampai tu, nak reach tu. Jadi kalau boleh kena banyak TikTok ke Instagram ke YouTube, whatever lah. Kan saya rasa kena ditingkatkan lagi. Sebab kini berlaku, imagine dalam masa tak silap saya dah tempoh tahun 20 hingga tahun 2020 hingga 2022, tak silap ada 70,000 kes dilaporkan dan kerugian dalam 5 bilion lebih. 5 bilion akibat daripada penipuan scam ni. Just imagine 5 bilion lebih. Kalau yang akan tipu 5 bilion disumbangkan kepada tabung pemulihan ekonomi negara, saya rasa imagine mana banyaknya duit rakyat Malaysia ni. Tapi sayangnya duit tu ditipu, dapat kat scammer. Kalau dapat pada kerajaan, saya yakin banyak kata orang pelan kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara dapat dilaksanakan. Betul. Okey, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan rehat dulu buat seketika dan kembali nanti saya juga nak berkongsi sebenarnya pengalaman Encik Shah sendiri. Saya difahamkan bahawa Encik Shah juga pernah menjadi mangsa scammer sebenarnya. Jadi mungkin selepas kita berehat ni kita akan dapatkan sedikit pandangan berkaitan dengan apa yang saya sebut itu, dan kepada anda juga saya ingatkan jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kita bercakap tentang isu yang cukup relevan, tentang isu yang cukup penting, iaitu penguatkuasaan kes penipuan Indah Khabar dari Rupa. Kita rehat dulu. Okey, baiklah, kita kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang penguatkuasaan kes penipuan Indah Khabar dari Rupa, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu, Datuk Profesor Madya, Dr. Profesor Madya Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, dan kita juga masih lagi bersama dengan Encik Shah Abdul Malik Ali. Okey, sebelum berehat tadi, Shah, saya juga nak berkongsi lah. Saya tahu Shah juga pernah menjadi mangsa penipuan pelaburan ini. Jadi mungkin kita boleh kongsikan apa yang Shah alami untuk penonton-penonton kita. Macam saya dulu, saya berkawan dengan individu tersebut. Kami membuat satu lesen money lending. Kita buat perniagaan bersama. Okey, lepas tu saya pun cari pelabur, investor, kita masukkan dalam syarikat lah. So saya pun semangat dengan kawan-kawan masuk duit. Dengan duit saya saving sini dan family juga masuk. Jadi duit tu kita akan buat, dia mengatakan kita cakap we do borrow the money lah to the whoever need the money. Tapi operasi saya tak campur. Jadi saya just tarik pelabur, buat masuk duit. So mana duit kawan-kawan dan kawan-kawan saya lah. Jadi operasi mana duit tu pergi saya tak tahu. Tapi ada satu tahap tu memang every month dijanjikan interest macam ni, macam dapat pulangan lah. So saya pun happy, mula 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan memang dapat, semua dapat. Lepas tu hold because the person kita borrow duit tu, dia orang tak boleh bayar balik. Bila tak boleh bayar, saya pun percayalah. Okey, saya pun cari lagi pelabur, masuk lagi. Selama lama saya macam terasa macam something not right lah. Tak kena. Dia pun masa dalam syarikat tu kita 3-4 orang lah, ada kawan-kawan sekali kan. Dia pun keluar daripada syarikat. Dia letak jawatan. Duit dalam syarikat tu tak ada dah. Bila kita buat audit, we found borrower tu adalah kawan-kawan dia. Jadi saya rasa kena tipu lah masa tu. Rakan seniaga. Berapa pelaburan yang Shah keluarkan? Masa tu dengan kawan dekat 5 juta lebih tu. Duit sendiri, kawan-kawan. So banyaklah. Yang kawan-kawan yang turut melabur sama, dia bagi dekat saya. So dia bukan bagi dekat dia, dekat syarikat. Dia bagi saya yang masuk dalam tu. So Shah kena bayar balik? Saya kena bayar balik kawan saya. Jual rumah, apa yang saya boleh jual, saya jual lah. Bayar balik kepada kawan. Bonus saya tak berhutang dengan kawan saya, tapi orang tu ada masalah dengan saya. Tu masalah yang saya hadapi lah. So dia suruh melabur dalam syarikat, buat pinjaman, dan tak tahu duit tu pergi ke mana. Itu
dia punya MO lah. So setakat ni di kes tu dah dibawa ke Tegar atau Saya ada buat laporan polis. Jadi 2010 2010 Oi, lama. akhirnya NFA pihak pidana cakap NFA dan pergi ke sivil. So saya pun nak buat macam mana, macam tu je lah. Mungkin kalau kita dengar tu ya, daripada pengalaman apa yang ditempuhi oleh Syah, ini sesuatu yang ialah ini yang macam kita sebutlah, susah sebenarnya untuk mengawal diri kita sendiri apabila kita mendengar sesuatu yang cukup hebat, sesuatu yang cukup menarik, pelaburan yang akan yang memberikan pulangan yang begitu lumayan dan sebagainya. Tapi yalah, nak mengubah sikap ini pun bukan mudah sebenarnya, terutamanya sekarang ini dengan kemudahan media sosial, ianya mudah mempengaruhi orang ramai, yang mungkin akan mudah terpikat dengan keadaan seperti ini. Jadi apa lagi yang Datuk fikir yang perlu dilakukan dalam masa untuk mengawal keadaan ini supaya ianya dapat, yalah, kalau untuk menghapuskannya is impossible, tetapi sekurang-kurangnya untuk memberi penjelasan ataupun pencerahan kepada mereka yang mungkin ingin melabur di masa-masa yang akan datang. Saya rasa antaranya mungkin dari sudut ceramah, approach kan di sekolah, pusat komuniti, lebih dekat lah. Kalau media sosial mungkin bukan semua orang accessible kepada media sosial kan, bukan semua orang setiap masa melihat tengok TikTok yang media sosial. Tapi kalau ada turun dekat peringkat masyarakat, dan untuk maklumat Datuk, yang kena tipu bukan sebarangan. Ramai juga orang yang bijak pandai, pensyarah, profesor pun ada juga, doktor ada. Jadi sebenarnya benda ni, itulah kadang cara penipuan kita kena tengok juga. Macam Cik Syah kata, dia dah buat laporan polis, tapi akhir NFA. Jadi sebenarnya bukanlah kerana pada pandangan saya polis tak siasat. Sebab siasatan polis ni kan, bila selesai dia akan bawa pada DPP. DPP akan tengok kes ni civil ke kes jenayah. Jadi kadang-kadang dia berlindung di dalam teknik dia berlindung melalui perjanjian. Dalam perjanjian ni dia dah banyak terma-terma yang dia cuba berselindung. Sebab pelaburan ni dia ada dua aspek. Kalaulah ada perjanjian, dilihat pada perjanjian. Kalau tak ada perjanjian, dia akan lihat dari sudut fiduciary duties. Adakah tanggungjawab fiduciary kan? Jika ada pelanggaran, maka ada kesalahan tort kan? Tapi walaupun di sudut kesalahan tort tu berlaku, tapi akhirnya yang bertulis ni lebih prevail. Yang bertulis ni. Jadi itulah kadang cara penipuan ni memang terancang dah. Memang dia nak menipu lah, tapi dia cari perlindungan dia tu. Dia akan buat macam mana dia nak divert supaya benda ni pergi pada civil, bukan pergi pada jenayah. Tapi perlu ada kesedaran lah. Sedangkan dalam civil recovery pun ada. Yang penting kita kena pursue proses. Kalau kita katakan dah dapat judgement, kita buat enforcement. Bila dia dah bankrupt, kita akan dapat proses mahkamah petition bankruptcy, boleh enforcement untuk foreclose harta dia kan, bekukan harta dan mencari harta yang telah dipindahkan dan tempoh masa tertentu. Jadi ada proses undang-undang yang telah kata orang digubal. Tapi macam tadilah kan, bukannya bila satu perkara tu kita tak dapat proceed dekat jenayah, dah berakhir segala tindakan. Dan kadang-kadang perlu ada satu proses fresh evidence. Jadi jika macam Cik Syah kata, masalahnya ada dokumen kan, dokumen tu bukti. Tapi dokumen mana yang boleh membantu siasatan polis untuk melihat ada aspek jenayah. Jadi kalau ada penipuan yang kata orang lebih daripada kita tengok dari segi fraudulence, dari sudut fraud, dari aspek civil, dari aspek tort, tapi kata orang mempunyai bukti kukuh dari segi penipuan, kan? Jadi inilah yang boleh menjadi asas kepada siasatan polis untuk memuaskan hati pendakwa raya, untuk memulakan pertuduhan kepada mereka yang terlibat.
Maka Syah, daripada pengalaman anda sendirilah, lama sebenarnya kes anda belum lagi sampai hari ini tak selesai. Tak selesai. Di mana loopholes yang anda lihat yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan sendiri ataupun pihak berkuasa sendirilah, supaya setiap aduan yang dibuat itu dapat diselesaikan mungkin dalam masa yang lebih singkat dan lebih efektif sebenarnya. Macam saya katakan tadi, dokumen paling penting. Dokumen tu paling penting. Bila dia buat laporan polis tu, dia kena ada dokumen mencukupi untuk polis membuat tindakan selanjutnya. Tapi dari segi undang-undang sendiri, apakah Syah rasakan bahawa perlu diubah sana sini ataupun dikuat ataupun diperbaiki di sana sini untuk memberi kemudahan kepada pengadu-pengadu? Undang-undang, dari segi undang-undang ni saya rasa pihak berkuasa perlu memberitahu kepada rakyat mana lebih berwaspadalah dengan apa yang diorang cuba tipu kita itulah. So macam MAPE sendiri, apa fungsi dan peranan MAPE sendiri? MAPE gerak kerja khusus mendedahkan menyekap penipuan jenayah white collar. Itu tugas kita. Maksud saya yang MAPE sendiri singkatan bagi mangsa penipuan lah, yang kita sebutkan sebelum ni. Jadi diorang boleh datang kepada kita dan kita membantu diorang dari segi membuat laporan polis based on dokumen. Dokumen mencukupi, kita akan kumpulkan dan kita akan bantu dia orang buat siasatan polis, buat laporan polis dan siasatan selanjutnya. Tapi setakat ini dari segi respon dan sambutan daripada bangsa-bangsa itu sendiri? Ada dua, lebih kurang 3-4 orang datang, tapi dokumen masih tak cukup. Kita sebab bila dia orang hubungi kita pun nak tengok apa dokumen yang ada. Jangan main cakap kita mangsa penipuan orang berkenaan. Jadi saya akan minta dokumen ada dan kita akan rujuk kepada peguam cakap okey boleh, baru kita buat laporan polis dan kita pergi the next. Kita akan pergi tindakan selanjutnya lah. Mungkin Datuk dalam isu MAPE ini juga, apa lagi yang Datuk lihat yang perlu diberi perhatian yang serius sebenarnya tu? Sebenarnya saya jelaskan tadi lah, dalam pelaburan ni sebaiknya kita perlu diwakili oleh peguam sebelum kita melabur, untuk pastikan terma perjanjian tu bukan akhirnya memerangkapkan kita atau menjeratkan kita. Sebab kadang-kadang representasi salah, kadang-kadang digunakan dokumen ni sebenarnya memang niat untuk menipu, kan, untuk menyebabkan orang menyerahkan duit. Ada juga kan. Dan ada juga sebenarnya pelaburan yang genuine, kan, tapi barangkali apa yang diusahakan tu, peluang tu tak menjadi, usaha tak jadi. Tapi dalam proses tu pun kadang-kadang dia struktur pelaburan tu mungkin betul, tapi berlaku keadaan duit itu dikeluarkan daripada akaun pelaburan pergi ke tempat lain. Itu boleh jadi salah juga. Jadi untuk melihat satu kesalahan dia banyak, bukan dari sudut pertama bentuk pelaburan yang ditawarkan, tapi proses lepas tu, macam mana duit itu dikendalikan, macam mana duit itu diuruskan. Jadi aspek ni pun boleh dilihat sama, untuk melihat sama ada cukup elemen jenayah supaya tindakan jenayah dapat diambil terhadap mereka yang yang sepatutnya bertanggungjawab. Jadi itulah saya kata tadi, iktibarnya kita perlulah diwakili. Biarlah kita bayar lawyer lebih sikit, janji kita selamat. Ada setengah orang ni nak selamatkan duit lawyer ni, bayar lawyer fee ni semua sekali kan. Tapi bila kena kemudian ni, sebenarnya banyak kes yang sepatutnya boleh menang. Tapi macam Encik Syah katalah, ada setengah tu sebab keterangan kurang. Jadi bila keterangan kurang, kalah. Yang kedua, ada juga keterangan tu cukup, tapi mungkin barangkali lawyer yang mengendalikan bukannya pakar bidang dalam aspek tu. Jadi keterangan yang patut diajukan tidak diajukan. Kan? Jadi bila kita tak ajukan, jadi dari sudut balance of probability kan, kita gagal untuk memuaskan syarat tersebut, maka boleh kalah juga. Bukan setakat di peringkat jenayah tu tak lepas, di civil boleh tak kena buat pun boleh mengakibatkan
tuntutan tu gagal. Timbul tak masalah Datuk? Nanti saya juga nak dapat pandangan Syah tentang dalam isu ini, Syah, ya. Ini tentang pelaburan lah. Kadang-kadang pelaburan yang diwar-warkan dengan begitu meyakinkan itu bukan saja di dalam negara tetapi melibatkan juga di luar negara misalnya. Dan kalau ini berlaku sebenarnya, apakah tindakan yang perlu diambil untuk menuntut semula wang kita itu akan menjadi lebih sukar sebenarnya tu? Ya, kalau pelaburan itu di luar negara, kita kena ambil recourse di negara itulah, mengikut undang-undang dia. Kan, kalau berlaku jenayah di negara kita, kalau orang tu berada di luar negara, untuk kita nak serahkan saman sebagainya, kita boleh minta lah serahan di luar negara kan. Tapi kalau jenayah tu, penipuan tu berada di luar negara kan, jadi kita kena ambil tindakan dekat sana lah, kat mana jenayah tu berlaku. Kadang-kadang Syah, kita juga pernah melihat sebenarnya iklan-iklan tentang pelaburan yang begitu menarik, tetapi menggunakan personality tertentu, menggunakan artis-artis, VVIP dan sebagainya. Apakah itu juga merupakan perangkap yang perlu dilihat secara serius oleh mereka yang bakal menjadi pelabur nanti? Betul apa yang Datuk cakap tadi tu. Macam saya cakap tadi, dia terpedaya. Mereka terpedaya dengan apa yang iklan yang dia menunjukkan artis ataupun itu tadilah. Macam-macam menggunakan personality, menggunakan artis ni tu, pandangan tu, apakah itu juga perlu dilihat secara serius oleh pendapat? Ya, saya rasa, dan kebanyakan pula artis-artis ni pun sebenarnya mereka ni tak tahu pun. Kalau kita lihat dalam online ni, Tom Mahathir pun jadi Bitcoin coin Bitcoin. Gold. Macam-macam kan. Lepas tu artis macam-macam. Mereka mungkin saya tak tahu, tapi mereka kena ambil tanggungjawab untuk buat laporan polis. Tak boleh biar begitu saja. Soalnya kita holding out, kita pun terlibat sekali dengan aktiviti penipuan tersebut. Jadi ini yang penting. Dan kita ingat yang berlaku scam sebenarnya, orang tu bukannya artis lah, tapi mereka menggunakan akaun. Mereka ambil IC, buka akaun, mereka bagi hadiah telefon baru ni. Lepas tu mereka bagi mungkin RM1,000, RM2,000, tapi mereka minta SIM card. Jadi bila SIM card tu, akaun orang ni, duit masuk, akaun dijaga, nombor ATM pun orang ni scammer pegang. Jadi transaksi tu orang panggil akaun keledai kan. Transaksi tu berlaku dalam akaun ni, orang tu tak tahu. Dia keluarkan duit, lepas tu nak confirmkan duit keluar masuk, nombor telefon tu dengan nama berdaftar atas nama orang tu juga. Jadi kena orang ni lah. Jadi scammer ni memang bijak lah. Dia memang terancang. Jadi kalau orang tengah susah, nak duit, yalah, why not? orang bagi RM2,000, lepas tu dapat handphone free pula. Macam mana? Senang aja. You bagi IC kan, orang akan buka akaun untuk you kan, you sign, you buka akaun, you akan dapat. Jadi orang tu tak tahu akaun tu diguna untuk apa. Jadi akaun bank itulah dia buat urus niaga bagi aktiviti jenayah. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah masih lagi ada masa sedikit barangkali untuk saya melontarkan beberapa lagi persoalan kepada kedua-dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara hari ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, kembali semula bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung program Ruang Bicara ini, tapi ada lagi beberapa persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu kita di studio. Okey, Syah, ini pun menarik jugalah. Saya pun terlihat tadi ada Syah dan juga Lee Michael John ada membuat sidang media berkenaan dengan penipuan scam inilah. Jadi apa yang Encik Syah boleh jelaskan tentang sidang media tersebut sebenarnya? Sidang Abar itu hari kita buat di mana seorang rakyat British bernama Mr. Lee Michael John. Beliau telah ditipu sebanyak sterling pound 10 juta. Kalau ditukarkan daripada ringgit Malaysia 60 juta ringgit.
dia ditipu oleh daripada seorang individu lah, white collar lah. Dan dia telah membuat laporan polis 2 kali pada 2019, dan saya rasa bulan lepas pun dia ada buat, dan dia pun dah pergi ke komersial, buat ambil rakaman percakapan, dan pihak polis dalam siasatan untuk menyiasat kes di mana dia telah merugi mengalami kerugian sebanyak 60 juta ringgit. Dan pihak polis kerjasama dengan beliau sangat baik, dan siasatan masih dijalankan lagi. Dan rakyat Britain tu masih berada di negara di Malaysia. Dah berapa lama kes dia tu berlarutan? Dia pertama kali dia buat report pada 2019. NFA no further action. Katanya disebabkan civil lah, so dia buat kali kedua sebab dia ada benda-benda lain yang dia bongkar, maksud saya dia bongkarkan lah. Dia ada new evidence nak buat laporan polis tu. Dan apakah Shah dan rakan-rakan dalam apa yakin bahawa mungkin kes yang melibatkan Lee Michael John ini akan dapat diselesaikan? InsyaAllah kita akan cuba, sebab dokumen yang diberikan adalah clear cut, yang diberikan kepada pihak PDRM pun dah komplit ikutkan, tapi dia masih dalam siasatan. Ini menjadi satu contoh yang menarik sebenarnya, Zul, ya. Satu contoh yang mungkin perlu difikirkan secara serius lah kepada rakan-rakan kita yang mungkin berminat untuk melabur dalam pelaburan-pelaburan yang dikatakan amat menguntungkan. Tapi mungkin apa yang dapat Datuk kongsikan kalau kita lihat kepada kes Lee Michael John ini sebagai satu contoh yang baik? Ya, saya rasa itulah kita perlu ambil iktibar kan, apabila ada pelaburan yang ditawarkan, kita kena lihat sendirilah dari sudut syarikat yang menawarkan individu di belakang minta nasihat kan, sama ada syarikat itu berlesen atau tidak. Kadang syarikat tu berlesen, tapi dari sudut tabik urus tu bagaimana, apatah lagi macam Cik Syah kata melibatkan duit sejumlah 50 juta. Kalau dia masuk pelaburan dalam joint venture projek dan dengan pengusaha di Malaysia pun saya rasa dah cukup besar lah ni. 50 juta punya modal kan. Kalau kata orang dengan yang dengan aset manager di Malaysia yang berdaftar, yang kata orang peluang-peluang perniagaan dari sudut joint venture kan. Saya dulu pun pernah berniaga juga kan. Jadi dengan kalau duit 50 juta ni sebenarnya banyak boleh buat lah. Saya pun tak tahu kenapa mungkin nak jadi kaya lah. Tak, kaya satu hal. Nak jadi waktu malang pada dia lah kan. Dan barangkali mungkin dia melabur melalui kata orang farm manager juga. Jadi mungkin farm manager juga terpedaya kan dengan pelaburan yang direhabilitasikan. Jadi itulah pokok pangkalnya, kena hati-hati. Jangan terlampau tertarik dengan jumlah pulangan yang dijanjikan. Tapi satu perkara juga nak dapat pandangan Datuk, saya juga nanti nak dapat pandangan Syah lah. Memang Datuk sebut bahawa sebelum melabur itu kita harus periksa dulu segala dokumen-dokumen yang sedia ada dan sebagainya. Tetapi satu perkara, dokumen pun boleh ditipu sebenarnya, dan itu juga boleh menjadikan kita ni sebagai bangsa. Tapi apa lagi yang perlu selain daripada berhati-hati itu, pihak mana lagi yang harus kita pergi to check bahawa apa yang dijanjikan itu adalah genuine sebenarnya ataupun valid sebenarnya. Nak senang, ambil bond kerajaan, beli subscribe bond kerajaan lagi selamat kan, yang ataupun yang dijamin oleh kerajaan kita, kerajaan Malaysia kan, sovereign bond dan sebagainya banyak kan. Jadi saya kata itu lebih selamat lah daripada kita pergi kepada private entity kan, yang kita duduk jauh, kita kan, bukan kita duduk di Malaysia kan, tapi kita rakyat Malaysia rasa terkilan jugalah bila rakyat lain ditipu di negara kita, seolah memberi gambaran
tak ada security, financial security di negara kita. Sedangkan negara kita ni mempunyai undang-undang yang banyak. Tapi saya yakin insya-Allah apa yang Mr. Lee hadapi itu, kalau prosesnya kan, pertama sedang berjalan, polis sedang melihat balik aspek kriminaliti. Kalau tak ada pun dia masih boleh teruskan tindakan civil recovery. Tapi pandangan Syah sendirilah, apakah kita boleh menyatakan satu kenyataan bahawa rakyat Malaysia ini memang akan mudah sebenarnya menjadi mangsa kepada janji-janji manis, kepada pelaburan seperti yang diwar-warkan itu? Kenapa agaknya? Adakah kerana kita memang mudah terpikat atau apa lagi yang disebabkan dia bagi pulangan yang banyak? Bagi 1,000 ini hari, besok dapat 30,000. So dia orang fikir macam tu. Pendek dia dapat daripada iklan-iklan dari website ni, tengok saya bagi 2,000, besok saya dapat 60,000. Sebab tu kat situ dah terperangkap dah. Besok lusa buat laporan polis, saya kena tengok yang 1,000, 2,000 pun hilang, hangus. Begitu saja. Okey, kalau ada yang ingin menghubungi MAPE nanti, macam mana kita nak hubungi MAPE? Kita ada talian hot MAPE. Tak ada nombor tu saya tak ada nombor tu dia. Tak apa, nanti kita akan dapatkan nombor, tapi itu dia. Di talian MAPE yang tertera di skrin. Mana-mana yang kena tipu daripada MAPE ni boleh hubungi kita atau email. So kita akan bantulah kepada mangsa-mangsa penipuan MAPE ni. Kepada mangsa-mangsa ni, apakah akan dikenakan bayaran oleh tidak. Kita akan bagi nasihat kepada mereka dan kita akan bantu mereka. Ada daripada guaman pun kita akan bantu, dan kita akan assist dia orang buat laporan polis. Dan kita akan bongkarkan lagi MAPE ni, mangsa white collar. Baik, di penghujung ni tak banyak lagi masa yang tinggal. Saya juga ingin memberi ruang dan juga peluang kepada Datuk Profesor Madya Wan Ahmad Fauzi Wan Husin. Apa lagi yang Datuk ingin sampaikan di penghujung program Ruang Bicara ini tu? Ya, saya pesan kepada rakyat Malaysia dan kepada saya sendiri, kita hendaklah selalu berhati-hatilah, kan, berhati-hati, dan sebenarnya kita daripada semasa ke semasa mengambil tahu apa yang berlaku di persekitaran kita. Sebenarnya kadang-kadang bukan orang tak tahu, dah banyak dah berita, tapi kita yang tak ambil tahu, tak ambil endah, tak ambil cakna. Jadi seboleh-bolehnya kita kena ambil tahu, kan. Pembicaraan kita jangan asyik politik, kepartian duk kelahi, kan. Tapi yang dekat, lebih dekat dengan kita, kan. Orang kita ni kalau dia bersembang pasal politik kepartian sama boleh kelahi, kan. Tapi yang dekat dengan diri dia boleh tak jaga. Jadi dalam pandang kita, kan, selalu bercakap topik-topik politik kepartian, kita juga hendaklah memahami isu yang dekat dengan kita. Dan kita juga kalau boleh berkongsi supaya perkara ni tidak berulang atau tidak berlaku pada orang yang dekat dengan kita. Dan saya percaya harapan Datuk jugalah kepada pihak berkuasa sendiri. Mungkin kita juga hendakkan satu tindakan yang tegas, tindakan-tindakan yang mungkin segera dapat menyelesaikan masalah mereka menjadi mangsa penipuan pelaburan ini. Jadi apakah Datuk juga ingin menyatakan sesuatu? Saya rasa dua pihak yang perlu stakeholder lah. Dia pihak kerajaan, dia pihak penguatkuasa. Kita tahu banyak setengah undang-undang tu telah telah dihentikan kuasa macam POKA ke sebagainya. Mungkin ada kelemahan di sana sini. Kerajaan perlu segera untuk mengatasi, tak boleh delay. Sebab isu yang ada pada hari ini juga melibatkan aktiviti jenayah terancang, seperti judi atas talian, alung dan sebagainya. Jadi kerajaan harus melihat secara tegas untuk mengkaji undang-undang, periksa balik, kan, especially apabila mendapat feedback daripada pihak penguatkuasaan, polis, SPRM dan sebagainya. Jadi ada kata orang aktiviti jenayah yang hanya menggunakan undang-undang sedia ada yang tidak cukup untuk mengenai jenayah terancang, cross border dan sebagainya. Jadi di situlah saya berharapkan dari pihak kerajaan juga untuk mendapatkan feedback daripada pihak penguasaan dan juga rakyat bagaimana untuk mengatasi isu. Dan percaya melalui perkongsian libat urus dengan rakyat yang yang sudah saya akui diamalkan oleh kerajaan juga, tapi
prosesnya perlu disegerakan untuk mengenai isu semasa. Betul. Okey, saya juga nak bagi peluang kepada Syah. Apa lagi yang Syah ingin sampaikan? Dan saya percaya bahawa MAPE sebenarnya sentiasa membuka pintu kepada mereka bangsa-bangsa ini untuk datang berjumpa dengan MAPE dan meminta bantuan MAPE. Jadi pesanan dan juga seruan yang ingin pesanan saya kepada pelabur-pelabur yang berkaitan dengan MAPE, jika ada masalah, jika ada ditipu, datang, jangan takut. Kita sedia membantu. Percuma. Kita akan bantu, and saya akan cuba sedaya upaya untuk menyekat penipuan ni. Saya akan tolong mangsa-mangsa yang lain, sebab setahu saya ada mangsa sampai 20 orang tua daripada negeri lain pun umur dah 70 lebih, dia ditipu 25 juta. Jadi mangsa tapi juga. dia tak nak datang ke depan. Dia pujuk pun dia tak nak, saya tak boleh buat apa. Tapi saya harap mana-mana mangsa dia datang, kita insyaAllah kita akan bantu. Okey, kita mendoakan segala usaha MAPE sebenarnya akan menghasilkan sesuatu yang positif untuk membantu mangsa-mangsa penipuan pelaburan ini. Jadi terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Profesor Madya, Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin. Terima kasih kepada yang berbahagia, Encik Syah Abdul Malik Ali, kerana sudi bersama kita di program Ruang Bicara ini. Banyak yang kita sentuh, tetapi akhirnya terpulanglah kepada kita sebagai individu itu sendiri untuk menilai dan memikirkan supaya meletakkan diri kita sebenarnya kepada satu tempat untuk tidak mudah menjadi mangsa kepada penipuan pelaburan ini. Itu yang penting sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.